Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita lihat di dalam Al-Quran itu sendiri, berapa kalikah perkataan Ramadan itu disebut oleh Allah di dalam Quran? Kalau kita fikir dan kita renung seketika, kita akan dapati bahawa di dalam Quran hanya sekali sahaja Ramadan disebut. Hanya sekali sahaja bulan Ramadan disebut. Dan tuan-tuan dan puan-puan, jikalau ditanya kepada kita, sebut saja Ramadan, kita terfikir tentang apa? Kita terfikir puasa. Tetapi dalam ayat dalam Quran itu, bila Allah sebut Ramadan, Allah tidak mengaitkannya dengan puasa. Bukan. Allah tidak mengaitkannya dengan puasa. Alhamdulillah lah. Kalau kita ni sebut pasal Ramadan, kita masih ingat puasa. Ada orang dia fikir je Ramadan, dia ingat raya. Itu lagi jauh, berwawasan jauhnya. Kalau untuk budak-budak, dia fikir duit raya. Kalau untuk ibu-ibu, mungkin dia fikir apa? Langsir, ya, ataupun baju raya sedondon. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, beberapa perkara yang harus saya ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Dalam Quran, sekali sahaja bulan Ramadan disebut, dan ianya Allah Subhanahu wa taala kaitkan pada bulan Ramadan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai apa? Hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam bulan Ramadan. Dan bagaimana persiapan kita, tuan-tuan dan puan-puan? Saya nak bahagikan kepada dua bahagian. Satu, bekalan kita untuk menuju takwa sepanjang bulan Ramadan. Kedua, bulan Ramadan, bulan berdakwah. Kita perlu mengubah cara kita berfikir. Dia bukan tentang mengubah sikap dahulu. Sikap itu berubah apabila pemikirannya berubah. Dan pemikiran ini, jikalau dimasukkan input-input dari Al-Quran dan Sunnah, yakni dalil-dalil nakli, insya-Allah. Bukannya Islam tidak membenarkan akli, yakni akal, bukan, boleh. Tetapi kita dahulukan dalil nakli, yakni dalil daripada wahyu Allah dan Rasulnya. Kadang-kadang bila saya gunakan perkataan-perkataan yang ada bunyi Arab, saya perlu terjemahkan. Kerana sekali lagi, saya tidak boleh menganggap semuanya faham apa yang saya maksudkan. Kerana pernah saya ceramah dahulu, sepanjang ceramah saya sebut perkataan ibro. Salah saya, bukan salah jemaah. Dan bila sesi soal jawab, ada jemaah yang bertanya, Brother tadi ceramah tadi banyak guna perkataan ibro. Nak tanya, ibro tu apa? Bukan salah dia. Salah saya kerana saya menganggap dia tahu apa itu ibro. Ibro tu pengajaran. Jadi bila saya gunakan akli, nakli dan sebagainya, kita insya-Allah mungkin ada yang dah faham dah. Tetapi saya tak pasti penonton-penonton kita yang menonton secara live ni, dia faham ke tidak. Dan kita tak nak mereka kurang faham, ya. Baik tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peringatan saya pertama, tips saya yang pertama, nasihat saya yang pertama untuk diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan menjelang Ramadan ini. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, jangan tersalah keutamaan. Jangan tersalah keutamaan. Sebab ramai orang dia menganggap Ramadan itu adalah bulan persediaan untuk dia menyambut raya untuk balik kampung. Bukan. Bulan Ramadan itu, tuan-tuan dan puan-puan, adalah bulan kita nak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya bulan Syawal. Ini sesuatu yang kita perlu betulkan. Bukannya dengan mengatakan, oh, habis tu Syawal tak payah nak sambut. Bukan maksud saya begitu. Maksud saya, Syawal tetap disambut. Tetapi diutamakan yang mana?
Ramadan, maksudnya di dalam bulan Ramadan itu kita berjihad bersungguh-sungguh, pulun habis. Dan saya selalu nasihatkan, kalau nak beli baju raya, beli sekarang, sebelum Ramadan. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, kita tak nak pada bulan Ramadan fokus kita ialah apa? Ibadah, kan, betul? Kita tak nakkan pada bulan Ramadan tu lah kita nak sibuk, nak beli baju kat mana, nak bersesak-sesak dengan orang kat mana dan sebagainya. Dalam kesibukan kita nak mencari Lailatul Qadar, ada yang dah pergi Kamdar, macam-macam. Tak, kalau nak cari baju baru, beli sekarang. Jangan salah keutamaan. Beli sekarang, kalau boleh pakai waktu tarawih. Bulan tu bulan fresh, bulan kita nak berjumpa dengan Allah, nak dekatkan diri kepada Allah. Cuba kita bayangkan tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, kita nak jumpa orang besar, orang penting. Kita biasanya pakai baju cantik, kadang-kadang beli baju baru. Of course, siapa yang tak mampu, tak payah. Tapi kalau yang mampu, yang dia nak beli, saya sarankan, tak wajib, tetapi saya sarankan dan saya nak sihatkan, inilah bulannya. Sekaranglah waktunya. Ada seminggu lagi, buatlah. Biar dalam sebulan itu tuan-tuan dan puan-puan, jangan kita sibuk nak fikir nak buat kuih inilah, nak buat inilah, nak buat itu dan. Waktu itu, waktu kita nak utamakan, nak dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pertama peringatan saya ialah tuan-tuan dan puan-puan, nak meningkatkan takwa kita, bulan Ramadan tingkatkan ibadah. Pertama. Kedua, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, bulan Ramadan bukan bulan bermalas-malasan. Bukan. Bulan Ramadan adalah bulan produktiviti kita meningkat. Kenapa saya kata bulan Ramadan adalah bulan produktiviti kita meningkat? Kerana bila bulan Ramadan, kita jarang masa nak makan dah. Yang hisap rokok tak hisap rokok dah. Bukankah sepatutnya lebih produktif? Yes. Dan pada bulan Ramadan, bila waktu tengah hari kita tak makan lunch, tuan-tuan dan puan-puan perasan tak? Bila mana kalau kita makan lunch, kalau kita terlebih makan, nak sambung kerja lepas tu macam mana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sepatutnya qailullah 15 minit jadi sejam setengah. Kan? Pasal apa? Sebab bila kita makan lebih, pembuluh darah kita lalu dia jadi semakin sempit. Jadi oksigen kurang ke otak kita. Bila kurang ke otak dia jadi mengantuk. Tapi bila bulan Ramadan kita kurang makan, maksudnya kesedaran kita semakin tinggi. Dan saya nak mengajak tuan-tuan dan puan-puan untuk menghayati sirah perjuangan Nabi dengan sahabat radhiyallahu anhu. Kerana dalam bulan Ramadan ini, tuan-tuan dan puan-puan tahu ke tidak, banyak peperangan dalam Islam, di dalam sejarah sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam terjadi dalam bulan Ramadan. Perang Badar berlaku dalam bulan Ramadan. Tapi adakah itu menyebabkan sahabat kata, ya Rasulullah, aku tak mampulah nak berpuasa? Tak, mereka menang. Maksudnya tuan-tuan dan puan-puan, bulan Ramadan adalah bulan kemenangan. Bulan kemenangan di mana kita jadi lebih produktif. Dan jadikan bulan Ramadan ini sebagai bulan kita meningkatkan produktiviti kita menjadi lebih produktif selepas bulan Ramadan. Itu yang kita perlu fokus. Tetap waktu kerja yang sama, tetapi kali ini kita lebih fresh, lebih smart. Dan tuan-tuan dan puan-puan, saya harap, saya tidak mahu mendengar daripada orang kat luar, mereka kata apa? Bulan Ramadan ni, Muslim ni malas lah. Suruh buat kerja lebih sikit penat. Ada satu CEO, dia jemput saya ke syarikat dia untuk bagi penerangan tentang Islam. Tetapi CEO ni, dia bukan Islam. Dia nak bagi penerangan sebab dia kata, dalam bulan Ramadan saya panggil staff saya meeting pukul 4. Dia orang semua kata tak boleh. Saya tanya, kenapa? Sebab nak balik buka puasa. Lepas tu pula saya kata, okey, kamu nak buka puasa kan? Takut tak sempat nak buka puasa kan? Tak apa. You all meeting, saya belanja buka puasa.
Jawapannya tetap tak nak juga. Jadi dia fikir sebab dia non-Muslim, dia bukan dari Malaysia, dia dari China, dia tak ada konsep ketuhanan, dia tak kenal Islam. Lalu dia kata betul ke orang Muslim ni malas, meeting je pun tak nak ajak berbuka puasa pun tak nak, sebab penerangan terhadap Islam belum sampai kepada dia. Dia tak faham. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai Muslim ada tanggungjawab. Janganlah bila kita bulan Ramadan, kita jalan pun letih je. Tak. Sepatutnya bulan Ramadan tu kita lebih fresh, lebih bertenaga, sebab kita banyak masa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kedua, tingkatkan productivity, bukannya bulan bermalas-malasan.